Tumpuan dari negeri Bumi Kenyalang pula, agenda pertumbuhan ekonomi Sarawak 2030 fokus kepada penggunaan teknologi digital. Butirannya bersama Grace Prensiana Chua dari RTM Kuching. Silakan Grace. Terima kasih Muhammad Syah Musa. Salam hormat. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Terdapat 3 kes positif dikesan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 724 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan masing-masing 1 kes dari daerah Kuching, Sri Aman dan Bintulu. Kes ke-722 merupakan kes import seorang lelaki warga negara tempatan yang bertugas dan menetap di Sri Aman sebagai seorang penjawat awam. Kes mempunyai sejarah perjalanan balik bercuti di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kes ke-723 juga merupakan kes import seorang lelaki warga negara tempatan yang telah melakukan perjalanan balik dari Kuala Lumpur dan kes pernah beberapa kali berulang-alik ke Kota Kinabalu, Sabah dan kali terakhir kes balik dari Sabah ialah pada 26 September. Seterusnya, kes ke-724 seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja di Tawau Sabah sebagai anggota keselamatan. Kes telah balik ke Bintulu menggunakan penerbangan dari Tawau ke Kota Kinabalu, Sabah dan seterusnya Miri pada 27 September. Kes kemudian meneruskan perjalanan dari lapangan terbang Miri ke Bintulu menggunakan kenderaan milik keluarga kes. Pengesanan kontak rapat kepada kes ini sedang giat dijalankan. Agenda pertumbuhan ekonomi Sarawak 2030 akan terus memberi fokus terhadap penggunaan teknologi digital bagi memacu ekonomi Sarawak menjadi berdaya saing di peringkat global. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, cabaran yang dihadapi secara global berikutan pandemik COVID-19 memberi impak besar terhadap ekonomi dan sosial. Sehubungan itu, Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SESC telah ditubuhkan pada bulan Mei 2020 bagi merumuskan strategi ekonomi keluar pasca COVID-19 sekaligus menjamin pembangunan sosial dan ekonomi negeri yang lebih inklusif serta stabil. Datuk Patinggi Abang Johari menambah inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan purata isi rumah rakyat Sarawak daripada RM5,000 ketika ini kepada RM16,000 menjelang tahun 2030. Selain itu, inisiatif itu juga berpotensi meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negeri meningkat 8% daripada RM133 bilion pada tahun 2018 kepada RM282 bilion menjelang 2030. Ujarnya, Sarawak menerusi strategi itu juga berhasrat mengetengahkan pembangunan infrastruktur digital dan telekomunikasi, pendidikan ICT selain bidang inovasi dan keusahawanan. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa ekonomi digital Sarawak IDEX 2020 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datuk Patinggi Abang Johari kemudiannya menyaksikan beberapa majlis perjanjian persefahaman MOU antara beberapa agensi di bawah kerajaan negeri dengan rakan-rakan strategik. Antaranya ialah pertukaran MOU oleh Sarawak Centre of Performance Excellence Corp dengan Malaysia Board of Technologies MBOT, MOU antara Sarawak Digital Economy Corporation SDEC dan Huawei Technologies Malaysia Sendian Berhad. Penganjuran IDEX tahun ini menyaksikan penyertaan lebih 4,000 orang peserta dari dalam dan luar negara, terdiri daripada 500 peserta yang hadir secara fizikal dan selebihnya secara maya menerusi webinar. Individu warga negara Malaysia, Brunei Darussalam dan warga negara asing yang melakukan perjalanan kerap sekurang-kurangnya 15 kali sebulan melintasi pos sempadan darat Sarawak, Brunei layak memohon pas perjalanan kerap FCP. Konsulat Brunei di Kuching menerusi kenyataan media mendedahkan FCP bagi perjalanan untuk tujuan pekerjaan atau persekolahan boleh dipohon untuk tempoh 1, 3 atau 6 bulan mengikut kadar tertentu. Bagi penggunaan sebulan, kategori pekerja dikenakan $50 Brunei seorang dan $30 Brunei bagi seorang pelajar. FCP untuk penggunaan 3 bulan pula, $150 Brunei dikenakan bagi kategori pekerja dan $90 Brunei bagi kategori pelajar. Manakala untuk FCP untuk 6 bulan, kategori pekerja dikenakan bayaran $300 Brunei seorang dan $180 Brunei bagi kategori pelajar.
FCP ini boleh dipohon secara dalam talian melalui portal Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam telah melaksanakan caj perkhidmatan dan FCP bagi warga negara Brunei, Malaysia dan warga negara asing lain yang merentasi sempadan darat Sarawak Brunei mulai 1 Oktober lepas. Caj perkhidmatan dengan kadar bayaran $3 Brunei atau RM9.30 akan dikenakan ke atas individu setiap kali melintasi pos sempadan darat Sarawak Brunei. Kenyataan itu turut menyebut pengecualian daripada pembayaran caj perkhidmatan akan diberikan kepada kenderaan milik Kerajaan Malaysia atau Kerajaan Sarawak bagi tujuan kegunaan rasmi, kereta bomba, ambulan dan Polis Diraja Malaysia, kenderaan membawa jenazah selain kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah. Program Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi berperanan penting memupuk minat memelihara alam sekitar serta sumber asli di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penganjurannya signifikan kerana sekolah merupakan lokasi ideal untuk membentuk generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi sesi 2018-2019 peringkat negeri Sarawak di Miri. Ujarnya anugerah ini penting bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan atas usaha sekolah-sekolah dalam pendidikan dan pelaksanaan aktiviti yang menjurus ke arah penjagaan alam sekitar serta memberi motivasi kepada mereka untuk meneruskan usaha tersebut. Beliau yakin dengan pengenalan kategori baharu seperti Anugerah Ikon Murid, Anugerah Projek dan Anugerah Harapan Serasi, ia dapat memperkasa pendidikan dan penglibatan para guru serta pelajar dalam usaha memelihara dan menjaga alam sekitar melalui penganjuran program kesedaran, aktiviti penghijauan, pembersihan dan keindahan persekitaran sekolah. Sebanyak 608 buah sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh Sarawak menyertai Anugerah Serasi kali ke-9 ini. Sebuah rumah panjang hanya perlu mempunyai satu jawatankuasa kemajuan kampung atau JKKK menyuarakan pendapat itu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Sidan Gramong berkata ia penting bagi membolehkan ketua-ketua masyarakat menjalankan tanggungjawab dengan lebih berkesan. Menurut Alan Sidan Gramong, ia juga sekaligus dapat mengekalkan perpaduan dan toleransi yang terbina sejak dahulu lagi dan mengelakkan perpecahan berlaku di rumah panjang. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Pemimpin Bersama Rakyat yang telah diadakan di Rumah Denis Ranan Kanawit. Program itu bertujuan bagi mengeratkan lagi hubungan antara pemimpin dan masyarakat selain mendengar permasalahan yang dihadapi penduduk setempat. Dalam program tersebut juga skuad kasih sayang Plus Macan telah menyampaikan sumbangan ikhlas kepada 3 warga emas di rumah panjang berkenaan. Kira-kira 200 orang penduduk di sekitar kawasan Ranan Kanawit menghadiri program tersebut. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Grace.